Surah Maryam, muka surat 31. Betul je orang? Betul. Rasanya macam betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا صدق الله العظيم. Surah Maryam adalah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Saya ulang balik, dulu saya dah hafal. Ingat tak? Ciri-ciri surah ataupun ayat Makkiyah. Antara ciri-ciri ayat surah Makkiyah ini, dia bermula dengan huruful muqatta'ah yang kita baca satu-satu. Nun, Qaf, Yasin, yang ni Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ini di antara ciri-ciri surah Makkiyah, kecuali dua surah, iaitu surah Baqarah dan surah Ali Imran. Walaupun turun ayat yang pertama dengan Alif Lam Mim, tetapi dia diturunkan di Madinah. Jadi dia menjadi ayat Madaniyah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah-surah yang bermula dengan ayat yang seumpama ini di dalam Al-Quran ada 29 surah. Ada 29 surah yang bermula dengan bacaan huruf yang sempurna. Ada yang dimulai dengan satu huruf, seperti apa? Qaf, seperti Nun. Ada bermula dua huruf, seperti Yasin. Ada bermula dengan tiga huruf, Alif Lam Mim. Ada 4 huruf, Alif Lam Mim Shad ataupun Alif Lam Mim Ra. Ada yang bermula dengan 6 huruf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Tak ada yang bermula dengan 6 huruf. Jadi ada 1 dan sampai 5 huruf sahaja. Dia ada 29 surah. Allah boleh main? Boleh tak? Boleh, kita mahu. Dah seriau orang nak cakap depan seriau. Macam-macam ada seriau. Jadi surah Maryam, surah Makkiyah, melainkan ayat sajadah. Jadi dalam surah Makkiyah ni, dia ada 1 ayat sajadah. Ayat sajadah ni, ayat tilawah, baca dalam ayat yang ke-58. 58, ulaika allazina an'amallahu alaihim, sampai habis. Itu adalah ayat sajadah. Ayat sajadah ini, dia adalah ayat Madaniyah. Dia bukan ayat Makkiyah dalam surah ini. Dan fa khalafa min ba'dihi, iaitu ayat 59. Dua itu Madaniyah. Jadi ayat 58, ayat 59 dia dikira sebagai ayat Madaniyah. Jadi tuan-tuan tadi saya sebut ayat Makkiyah ni dia bermula dengan ayat huruful muqatta'ah.
Juga ayat-ayat yang menyeru kepada sekalian manusia, ya ayyuhan nas. Juga ayat-ayat yang menceritakan tentang al-anbiya wal umam al-madiyah. Ayat-ayat yang menceritakan kisah para nabi dan umat-umat yang terdahulu. Itulah surah ataupun ayat Makkiyah. Jadi dalam surah Maryam ini, dia menceritakan beberapa orang nabi. Bermula dengan Nabi Zakaria, Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Itu di antara nabi yang diceritakan dalam surah Maryam. Jadi surah Maryam ini 99 atau 8 ayat. Bilangan ayatnya 99. Ada juga ulama mengira dengan 98 ayat. Di antara intisari kandungan surah Maryam ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut dan menerangkan tentang qudratullah, kekuasaan Allah, dengan Allah menunjukkan berlakunya beberapa kejadian dan peristiwa yang luar biasa, yang rasa akal manusia tidak boleh terima dengan peristiwa yang ditunjukkan dalam surah ini. Antaranya Nabi Zakaria alaihi salam dikurniakan anak di ketika usia telah pun tua, di ketika isterinya seorang yang tua lagi mandul. Tuan-tuan baca surah ni, tuan-tuan anak-anak lah. Tuan-tuan anak-anak baca surah macam mana Nabi Zakaria pada usia yang telah lanjut, dikatakan 90 tahun, anak bulan puluh lah. Anak ini yang dikurniakan anak. Itu yang kisah ajaib yang pertama. Kisah keajaiban yang kedua yang disebut dalam surah ini adalah Maryam melahirkan anaknya Isa tanpa bapa. Kalau Nabi Adam tak ada dulu, bapa pun tak ada, anak ayah pun tak ada. Itu Nabi Adam. Nabi Isa tak ada bapa tapi ada ibu. Kelahiran yang luar biasa. Jadi secara umumnya surah yang kita nak baca ini yang mengandungi 99 ataupun 98 ayat ini, dia menerangkan tentang qudratullah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kaf ha ya ain sad. Ni tuan-tuan cara nak baca ni, tuan-tuan pindah tu guru tadi kan. Cara nak baca mana panjang, kat mana dengung, dia dengung panjang orang. Allah Ta'ala terlebih mengetahui dengan kehendaknya. Jadi maksud kaf ha ya ain sad ini hanya Allah Ta'ala lah yang mengetahui maksudnya yang sebenarnya. Ulama ahli tafsir cuba nak menafsirkan ayat ini, penghujungnya mereka akan berkata wallahu a'lamu bi muradihi, iaitu Allah Ta'ala terlebih mengetahui dengan kehendak maknanya yang sebenarnya. Tuan-tuan, saya nak sebut di antara yang disebut oleh ahli tafsir tentang terjemahan ayat ini ataupun tentang maksud di sebalik ayat ini, kata Ibnu Abbas, ayat-ayat yang seumpama ini, huruf-huruf itu menunjukkan nama-nama Allah. Jadi kaf dikatakan oleh Ibnu Abbas sebagai Karim, sebagai Kabir, ini nama Allah. Karim yang mulia, yang maha mulia. Kabir yang maha besar. Kaf ha merujuk pada Hadin, yang memimpin, yang memberi petunjuk. Kaf ha ya merujuk pada perkataan Ar-Rahim, maha kasih sayang. Ain
Alim, maha mengetahui. Sadiqun, yang benar, yang maha benar. Ini kata Ibnu Abbas, huruf itu merujuk kepada nama-nama Allah yang maha mulia. Jadi kaf ha ya ain sad adalah hanya Allah mengetahui makna yang sebenarnya atau maksud yang sebenarnya. Kata ahli tafsir, ayat-ayat yang seumpama ini juga dia nak tarik minat orang baca. Apabila dia baca, dia tahu dia akan tertarik bahawa Allah nak abak sesuatu. Tuan-tuan baca Yasin kan? Ayat selepas Yasin bunyi apa? Kata-kata apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim tanzil sajadah. Alif Lam Mim tanzilul kitab. Jadi tuan-tuan, kebanyakan ayat yang surah yang bermula dengan ayat ini, ayat yang seterusnya Allah akan sebut tentang Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang maha bijaksana. Alif Lam Mim zalikal kitab, itulah Al-Kitab, iaitu Al-Quran. Di sini juga sama tuan-tuan, mana perkataan yang menunjukkan kepada Al-Quran, iaitu zikr. Jadi kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Sebut, siapa sebut? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, merujuk sebutan itu dalam kitab Al-Quran. Sebut tentang apa? Rahmat. Sebut rahmat Tuhan engkau. Engkau merujuk kepada Nabi Muhammad. Jadi Tuhan engkau, hai Muhammad, menyebut tentang rahmat. Rahmat itu diberikan kepada siapa? Akan hambanya yang bernama Zakaria. Rahmat yang Allah anugerahkan kepada hambanya yang bernama Zakaria, hai Muhammad, engkau kena baca, engkau kena cerita, engkau kena sampaikan. Ini antara kandungan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, Zakaria ni siapa? Zakaria ni adalah Nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ali Imran, Allah sebut siapa yang Allah pilih di atas muka bumi ini. Innallaha astafa Adam. Yang pertama, sesungguhnya Allah memilih orang yang akan memimpin di atas muka bumi ini, yang dilantik menjadi Rasul, yang menjadi Nabi. Yang pertamanya Adam. Wa Nuhan, dan Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim ramai, sampailah Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ada dua anak, Ismail dan Ishaq. Keturunan Ismail ini akhirnya Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad. Antara Ismail sampai Nabi Muhammad tak ada Nabi di kalangan keturunannya. Dia pergi ke belakang Ishaq. Ishaq inilah lahirnya Nabi Yaqub alaihi salam. Keturunan Nabi Yaqub yang 12 itu ada cabangnya Nabi. Keturunan Nabi Yaqub itulah dipanggil Bani Israel. Siapa yang keempat? Yang pertama Allah pilih Nabi Adam. Yang kedua Allah pilih Nuh. Yang ketiga Allah pilih keluarga Ibrahim. Dan yang keempat Allah pilih wa ala Imran, keluarga Imran. Imran dalam Al-Quran dua. Yang pertamanya ayah kepada Nabi Musa, Musa bin Imran. Yang keduanya ayah kepada Maryam. Jadi ayah Maryam binti Imran, keluarga ayah kepada Maryam ini adalah dia panggil keluarga Imran, juga dipilih menjadi Nabi.
disebutkan, dikatakan Nabi Zakaria keturunannya daripada dua-dua, daripada Nabi Ibrahim dan juga daripada Ali Imran, keluarga Imran. Sebab itu tuan-tuan, Nabi Zakaria keturunannya Zakaria bin Daud bin Sulaiman sampai ke atas. Jadi sebut rahmat Tuhan engkau akan hambanya Zakaria, yakni ini yang kami baca atas engkau itu, hai Muhammad. Sebut rahmat. Rahmat makna Melayu bagi kasih sayang. Kasih sayang yang Allah limpahkan kepada kita ni banyak. Sekali lagi Allah sebut satu saja rahmat yang Allah bagi kepada Nabi Zakaria. Sebut rahmat Tuhan engkau hambanya Zakaria, iaitu hai Muhammad. Al-Quran menceritakan tentang satu rahmat yang Allah berikan kepada hambanya yang bernama Zakaria alaihi salam. Bila rahmat itu datang, ini di antara nak tarik rahmat. Kan kita tu nak tarik duit kan, cara-cara nak tarik duit. Ini cara-cara nak tarik rahmat, nak panggil rahmat macam mana? Nabi Zakaria menunjuk ajar kepada kita, iaitu iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika seru ni berdoa lah. Ketika seru ia, yang Nabi Zakaria, ketika Nabi Zakaria berdoa akan Tuhan, doa akan sebagai seru yang perlahan pada tengah malam. Ketika Nabi Zakaria bangun tengah malam, dia berdoa. Dia berdoa dengan suara yang perlahan. Kan tuan-tuan, doa jangan kuat. Doa ni kena pelan-pelan. Sebab itu ahli tasawuf dia tidak menggalakkan kita doa dengan berlagu. Kan ada orang doa lagu-lagu kan. Doa, sebaik-baik doa adalah doa yang nidaan khafiyya, suara yang pelan, suara yang tak kuat. Sebab apa tuan-tuan? Suara yang pelan ini, dia adalah bagi tujuan untuk mengelak daripada perasaan takabur, sombong, bangga. Kuat orang kiri kanan dengar habis, jiran, tetangga dengar, dah orang taman, rumah sebelah pun dengar suara yang kuat. Jadi Nabi Zakaria berdoa nidaan khafiyya, suara yang perlahan, bagi mengelak daripada perasaan riya dan mengundangkan rasa ikhlas. Apabila tak ada riya, maka keikhlasan akan datang. Begitu juga kata ahli tafsir. Sebab apa Nabi Zakaria doakan nidaan khafiyya? Kerana bagi mengelak masyarakat mencemuhnya. Tu ada doa minta anak lagi. Dan dia doa kan datang. Jadi dia suara yang perlahan. Sebab apa juga dia doa yang perlahan? Apabila masyarakat cemuh, doa yang kuat, kerana dia meminta suatu perkara yang mustahil mengikut akal manusia. Akal manusia kata tua tak akan dapat anak. Berapa ramai yang muda pun akan dapat anak, tua lagi tak dapat. Akal manusia fikir. Sebab itu Nabi Zakaria dia berdoa dengan nidaan khafiyya. Begitu juga kita apabila bangun tengah malam, kita juga berdoalah dengan suara yang perlahan bagi mengelak perasaan riya dan mengundanglah perasaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah, apabila para sahabat tanya, ya Muhammad, apabila manusia tanya hang, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila engkau ditanya oleh hamba-hambaku tentang aku, apa kata mereka ni, aku ni dekat.
Jadi tak perlulah doa kuat-kuat. Nabi kata, wahai manusia, kasihanilah diri kamu. Iaitu apa? Perlahankanlah diri kamu, perlahankanlah suara doa kamu itu. Kerana apa? La tad'una asam wala ghaiban. Kamu berdoa bukan kepada Tuhan yang pekak. Kamu berdoa bukan kepada Tuhan yang hilang, yang tak ada. Sedangkan kamu berdoa tad'una sami'an basiran qariban wa huwa ma'akum. Kamu berdoa kepada satu Tuhan yang sami'an, maha mendengar. Tuhan yang basiran, maha melihat. Tuhan yang qariban, yang dekat dengan kamu. Wa huwa ma'akum, sentiasa akan bersama dengan kamu. Jadi Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang nidaan khafiyah. Dia memohon apa di tengah malam itu? Dia memohon, dia mohon anak. Dia minta dikurniakan kepadanya seorang anak. Apa doanya yang dengan suara yang perlahan itu? Allah rakamkan dalam Al-Quran Al-Karim. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Kata ia, yakni Nabi Zakaria berdoa pada doanya, hai Tuhanku itu tuan-tuan perkataan Rabbi. Hai Tuhanku, bahawa aku telah dhaif. Dhaif itu dia tulis dalam tu dhaif lah. Bahawa aku telah dhaif. Dhaif ni terjemahan wahana. Apa makna dhaif? Lemah. Kan? Dhaif ni Melayu bagaimana juga? Lemah. Bahawa aku telah dhaif, aku telah lemah. Apa yang lemah? Tulang. Tulang aku dah tak larat lah. Dan tulang daripada aku, dan telah penuh kepala aku itu uban. Jadi tuan-tuan, Nabi Zakaria sebut tentang lemah tubuh badannya. Lemah tubuh badannya secara zahir dia habaq dua. Wahanal azmu minni, tulang dah bukan apa dah. Tulang dah tak kuat dah. Nak sembahyang pun atas kursi ya. Dah awak. Dia tak kuat dah. Umur kau meningkat ni, tulang dah tak kuat dah. Gambaran lagi apa? Gambaran yang kedua betapa lemahnya Nabi Zakaria ini adalah washta'ala ra'su syaiba. Palanya dipenuhi dengan ubat. Ishta'ala ni menyala maksudnya tertukar warna daripada warna hitam ke warna putih. Jadi tuan-tuan, rambut kita ni pun tukar. Saya pun dah tukar sikit. Agak panas semua lah, dengan hitam sikit. Jadi tukar warna. Menandakan apa? Yakni tandanya apa? Tanda tukar warna rambut menjadi uban ini banyak umur, bermakna umur dah meningkat. Dikatakan ketika ini Nabi Zakaria umurnya 90 dan isterinya 80. Di umur 90 dan 80 dikatakan. Tapi tuan-tuan, umur ni tak tepat. Cuma Al-Quran sebut tentang wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Banyak umur aku dan aku hendak berdoa. Di doa yang pertama, Nabi Zakaria sebut tentang lemah badannya. Walaupun tubuh badannya lemah, dia nak apa? Zahir lemah, dalaman lagi tak kuat. Dalam keadaan yang dia rasa dia lemah, dia tak mampu dapat anak, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan tiada ada aku dengan doa engkau hai Tuhanku itu sia-sia. Maka jangan sia-sialah akan doaku. Maksudnya apa? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya ni Nabi Zakaria kata, aku belum pernah merasa kecewa dengan doa aku kepada engkau wahai Tuhan aku. Jadi tuan-tuan, jangan sesekali rasa kecewa doa kita. Walaupun diri Nabi Zakaria dia rasa aku tak boleh dapat anak sebab aku dah tua.
tulang dah tak larat, rambut dah dipenuhi ubat, tidak boleh dapat anak. Tetapi dia tetap juga berdoa memohon anak. Ini menandakan apa? Menandakan keyakinan Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Selain kita menyebut kelemahan diri kita, kita kena ada keyakinan untuk dimakbulkan doa kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Kamu berdoa kepada Allah dalam keadaan kamu begitu yakin bahawa permohonan kamu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengingatkan kita, wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'in min qalbin ghafilin lahin. Doa-doa yang tidak diterima oleh Allah. Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala dia sesekali tidak akan memperkenankan doa orang yang hatinya lalai, doa yang main-main. Bermakna tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Nabi Zakaria dengan penuh keyakinan bahawa permohonannya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iqrarnya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sesekali aku tidak pernah rasa menyesal ataupun rasa tidak selesa ataupun rasa kecewa terhadap doa aku kepada Engkau, ya Allah. Kemudian Nabi Zakaria menyebut pula tentang wa inni khiftul mawaliya min warai, dan bahawa aku takut akan segala wali waris aku yang memerintah agama daripada kemudian. Dan bahawa aku takut, wa inni khiftu, dan bahawa aku takut akan segala wali waris aku yang memerintah agama daripada kemudian aku itu. Tuan-tuan, Nabi Zakaria sebut pula sebab apa dia minta anak. Sebab dia rasa bimbang, perasaan takut, bimbang, khawatir. Sesudah kematiannya, siapakah yang akan memperjuangkan agama ini? Dia bimbang tu. Dia tidak ada anak. Dia minta anak supaya anak itulah yang akan meneruskan perjuangan dia untuk agama Islam. Sebab itu tuan-tuan, Islam yang kita anuti ini, dia tidak memadai untuk kita. Islam itu perlu diperjuangkan untuk sama-sama menikmati keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dapat selamat di dunia dan juga di akhirat. Itulah yang difikirkan oleh Nabi Zakaria. Sebab itulah dia minta supaya Allah kurniakan kepadanya anak. Dan pada ketika itu diceritakan bahawa masyarakat adik-beradik Nabi Zakaria ni dia tak diharap. Yang ada sepupu papak dia ni yang ada anak pada ketika itu, Nabi Zakaria tak berapa yakin bahawa mereka mampu untuk membawa agama Islam ni. Jadi aku itu bahawa mensia-sia mereka itu akan agama. Itu dia tidak yakin terhadap keturunan-keturunan dia. Dengan tukar dan ubah. Pertama dia tak yakin kemungkinan mereka akan tukar dan ubah isi kandungan kitab Taurat. Jadi Nabi Musa, Nabi Zakaria, syariat dia adalah syariat kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Dia bimbang masyarakat ataupun orang keliling pinggang pada hari itu tidak mampu, bahkan mereka boleh tukar dan mereka boleh ubah. Jadi Nabi Zakaria dalam doa dia ini disebut 3 perkara, tuan-tuan.
Yang pertama tadi apa? Tentang kelemahan diri dia, tubuh badan dia. Yang kedua disebut tentang dia 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 begitu yakin doanya akan diterima. Dan yang ketiganya disebut sebab apa diminta, dia bimbang dan takut keturunan kawan-kawan adik-beradik dia tidak mampu untuk memperjuangkan agama yang dia perjuangkan. Jadi tuan-tuan, apabila Nabi Zakaria berdoa sahaja disebut wa kanat imraati aqira, ini kelemahan yang seterusnya. Selain daripada dia sendiri dah tua dan adalah isteri aku itu mandul, tiada pernah beranak. Isteri aku ni pula mandul, tak pernah beranak. Dia minta supaya isteri yang mandul itu diperanakkan. Jadi inilah menandakan keyakinan dia kepada Allah. Setiap permohonannya tidak pernah disia-siakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ali Imran menceritakan bahawa Nabi Zakaria ni umur dah meningkat, tidak ada anak. Sebab itu ketika mana birah dia ni dikatakan Imran. Birah dia atau lebih kurang adik-beradik dia Imran ni. Isteri Imran ini mengandung. Apabila isteri Imran ini mengandung, Imran ni dia buat pengakuan bahawa anak kandungan ini aku akan sedekahkan kepada masjid. Maksudnya anak yang akan dilahirkan ni dia akan berkhidmat di Masjid Al-Aqsa. Apabila lahir saja perempuan, itulah Maryam. Apabila Maryam saja dilahirkan perempuan, dipendekkan cerita pangkat berebut nak belah. Sebab dikatakan ketika itu Imran meninggal. Dia tak ada siapa yang nak memelihara Maryam. Sedangkan Imran telah pun bernazar untuk letakkan anak ini dalam mihrab di Masjid Al-Aqsa. Sedangkan perempuan pun dilahirkan. Dipendekkan cerita tuan-tuan, orang pembesar ketika itu buat pengundian. Siapa yang menang undi ni, dia berhak untuk memelihara Maryam. Maka diceritakan dalam surah Ali Imran, pakat ambil pen, lempak dalam sungai. Pen siapa timbul, dia lah berhak untuk memelihara Maryam. Timbul, angkat tulis nama Zakaria. Tapi Nabi Zakaria lah yang bela Maryam, yang jaga tengok. Inilah orang Melayu kata apa? Siapa yang tak ada anak, ambil bela anak orang. Akhirnya dia akan mengandung. Banyak hasil kan? Nabi Zakaria telah tunjuk, dia bela Maryam, akhirnya isteri dia yang telah pun tua, yang mandul, akhirnya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waka nanti meraati aqira, dan adalah isteri aku, kata Nabi Zakaria, mandul, tiada pernah beranak. Fahabli min ladunka waliya, maka kurnia olehmu bagi aku daripada sisi engkau itu anak lelaki. Nabi Zakaria menyebut sisi Allah bagi apa? Anak lelaki. Sebab apa? Sebab apa anak lelaki? Sebab anak lelaki inilah yang akan membawa panji-panji untuk memperjuangkan agamamu ya Allah. Jadi Nabi Zakaria sebut lagi, fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarithu min ali Yaqub, yang mempusakakan akan daku. Anak ini, anak lelaki ini, dia akan mewarisi aku. Mewarisi aku inilah yang ulama menyebut bahawa bukan mewarisi harta. Bukan Nabi, anak yang akan dilahirkan ini, yang engkau akan anugerahkan kepada aku, anak ini dia akan mewarisi aku, bukan mewarisi harta.
dia akan mewarisi kenabian untuk memperjuangkan agama engkau ya Allah. Sebab apa? Sebab para nabi ini tuan-tuan, mereka, harta mereka tidak boleh diwarisi oleh anak-anak mereka. Nabi SAW pernah menyebut, la nurisu, kami para nabi ini tidak boleh mewariskan harta kami kepada anak-anak kami. Ma tarakna sadaqatun, harta yang kami tinggalkan kesemuanya adalah sedekah. Sebab tu Nabi ketika dia meninggal, Sayyidina Abu Bakar menguruskan harta Nabi bukan difaraikan tetapi disedekahkan. Kerana harta para Nabi la nuris, tidak boleh diwariskan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, nahnu ma'asyiral anbiya la nuris, kami para nabi ini tidak boleh mewariskan harta-harta kami. Dan juga para nabi ini dengan harta dunia ini ahqar. Harta dunia di sisi para nabi adalah ahqar, sangat-sangat hina. Kita orang biasa, kita pandang harta dunia ni hebat, tetapi harta dunia di sisi para nabi adalah sangat-sangat hina. Jadi Nabi Zakaria berdoa, ya risuni, anak yang engkau akan anugerahkan kepada aku, dia akan mewarisi aku di sudut nubuwah, di sudut kenabian, yang mempusakakan akan daku dan mempusakakan tok nenek aku. Tok nenek aku apa? Yakub yang saya sebut tadi. Kan Nabi Yakub adalah bapa kepada Bani Israel. Mempusakakan aku dan mempusakakan tok nenek aku Yakub itu, iaitu apa? Ilmu dan Nabi memelihara agama. Mempusakakan aku dan juga mempusakakan nenek moyang aku di sudut ilmu, dan juga Nabi kerjanya adalah untuk menjaga dan memelihara agama. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadi olehmu akan daku hai Tuhanku keredaan pada engkau. Jadi ya Allah, permohonan aku ini engkau jadikanlah sebagai untuk mendapat redha daripada engkau. Sebab itu tuan-tuan, kita buat apa pun penghujungnya kita mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Nabi Zakaria, dia berdoa di tengah malam memohon anak, yang anak itu akan memperjuangkan perjuangannya, yang akhirnya mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa redha kita tidak akan mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa redha seseorang itu penghujungnya sangat malam. Tanpa nak masuk tempat yang disebut sebagai al-jannah, dia memerlukan redha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta redha dan syurga. Tak boleh minta syurga tanpa mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala pada perkenan tuntutan anak itu. Jadi seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ayat tentang permohonan Nabi Zakaria diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu daripada Allah, salah dan silap kelemahan dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa ma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yustajabu laha walhamdulillahi rabbil alamin.